Salam sejahtera semua. Sekarang saya Tan dan Lim hendaklah mengkongsikan hasil tugasan iaitu media PDP daripada salah seorang rakan Sains 1 3 PISMP. Pertama sekali, media PDP ini telah menunjukkan perkaitan antara kursus EDUP 3053 dan EDUP 5043 dengan subjek major iaitu sains. Media ini telah dihasilkan dengan menggunakan teknologi Ubiquitous, iaitu aplikasi Google Site yang bertajuk Specific Characteristic and Behavior of Animal to Protect Themselves from Enemies, yang merupakan tajuk tahun 5. Di sini kami dapat lihat dengan jelas media ini telah mengandungi dan dapat merapatkan hubungan antara murid dengan guru secara efektif. Sekarang, marilah kita tengok bahagian-bahagian dalam media satu demi satu. Yang pertama, berkaitan dengan kursus EDUP 3043 pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, antara peranan guru dalam menyediakan satu persekitaran PDPR yang teraputih adalah menyediakan bahan-bahan pengajaran dalam bentuk video, audio, slide, nota dan latihan. Dalam media pengajaran dan pembelajaran ini, Google Site, nota topik Sains tahun 5, Specific Characteristic and Behavior of Animals to Protect Themselves from Enemies telah disediakan dalam bentuk slide PowerPoint. Antara kelebihan media presentasi adalah dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio dan video sehingga lebih menarik. Sebagai contoh, video ini merupakan video kuda belang melindungi anaknya daripada serangan singa dengan sepakan. Video yang kreatif dapat menarik minat dan perhatian murid-murid. Multimedia seperti video, teks, grafik, animasi untuk memastikan penyampaian maklumat dilakukan secara berkesan dan dapat mengurangkan beban kognitif pelajar. Bahan visual seperti grafik haiwan bertujuan untuk menarik perhatian murid-murid supaya mereka boleh memberi tumpuan yang berfokus terhadap maklumat yang hendak disampaikan oleh guru. Maklumat dapat dikekalkan dalam memori jangka panjang kerana boleh diproses dalam dua saluran, iaitu saluran lisan dan juga saluran visual. Seterusnya, guru dapat memastikan teknologi Ubiquitous diintegrasi dengan berkesan di dalam PDPR dengan menyediakan latihan kuis dan permainan online dan sebagainya untuk menguji pemahaman pelajar terhadap topik yang dipelajari. Kesannya, guru dapat menentukan kesesuaian teknologi yang digunakan untuk melaksanakan PDPR terapeutik mengikut prestasi murid dalam menjawab soalan. Contohnya, latihan kuis dalam bentuk word wall ini dan permainan menggunakan aplikasi Newport. Kuis dan permainan yang berkaitan dengan topik tersebut sesuai untuk pelajar kerana mereka tidak hanya menghafal maklumat-maklumat dalam laman web sahaja tanpa benar-benar menimba ilmu pengetahuan. Bukan itu sahaja, pelajar juga tidak akan berasa
tekanan semasa belajar sesuatu dan prestasi pembelajaran mereka juga dapat ditingkatkan. Selepas itu adalah ekstra informasi. Ini merupakan satu saluran supaya murid dapat mempelajari informasi yang tambahan yang bukan sahaja belajar daripada buku teks. Dan informasi tambahan ini telah menggunakan aplikasi YouTube untuk murid lebih memahami tentang informasi ini dengan melihatkan video-video ini. Dan seterusnya adalah konklusi. Oke, konklusi ini telah mengandungi satu peta minda yang mempunyai berbagai warna, dan peta minda ini membolehkan murid menyusun minda dan mengetahui informasi yang penting yang telah dipelajari supaya lebih faham tentang topik ini. Okay, ini sahaja daripada kami yang media PDP. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Hasil tugasan yang seterusnya ialah RPH, iaitu Lesson Plan. Semasa menghasilkan RPH tersebut, kami telah mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kursus EDUP 3053. Sebagai contoh, kami telah menyedarkan dan memahami kepentingan teknologi dan media dalam PDP, terutamanya peranan video dalam pengajaran. Contohnya, kami telah menggunakan video yang menarik dalam set induksi dan juga penstrukturan semula idea. Contohnya, kami telah menggunakan video dalam rangka penstrukturan semula idea supaya dapat menggunakan teknik masa yang memendekkan masa. Sekiranya kami ingin menunjukkan tumbuhan bergerak balas terhadap rancangan topik tersebut, tentulah seorang guru mengambil masa yang lama, tetapi masa tersebut dapat dipendekkan melalui teknik rakaman masa sela. Kami dapat menghasilkan dan menunjukkan video yang berkaitan kepada murid kami supaya mereka tidak perlu mengambil masa yang sangat lama untuk melihat proses tumbuhan bergerak balas dalam keadaan yang sebenarnya. Tambahan pula, kami juga menyedarkan bahawa penggunaan video dalam PDP kami dapat membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik belajar. Contohnya, peristiwa termasuk pergerakan balas tumbuhan terhadap rangsangan. Selain itu, semasa menghasilkan RPH ini, kami juga mengaplikasikan kemahiran teknikal dan asas penerbitan video yang telah dipelajari dalam kursus EDUP 3053. Contohnya, sebelum kami mula menghasilkan video PDP kami akan menetapkan objektif pengajaran, iaitu memastikan murid dapat menjelaskan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut. Seterusnya, kami akan menyelidik dan mengumpulkan pelbagai bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat, gambaran dan sebagainya. Kami juga akan membuat pilihan bahan dan menulis skrip sebelum menghasilkan sesebuah video yang akan digunakan dalam RPH tersebut. Semasa kami menghasilkan video bagi RPH tersebut, kami juga akan mengaplikasikan teknik suntingan video yang telah dipelajari dalam kursus EDUP 3053. Contohnya, kami telah mengunting video yang digunakan dalam RPH dengan menggunakan perisian yang dimuat turun daripada internet seperti Filmora 6. Selain itu, penghasilan RPH juga mempunyai berkaitan dengan teknologi ubiquitous. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi ubiquitous ini adalah terdiri daripada pelbagai teknologi media dan juga sumber yang sesuai untuk PDPR, dan
Dalam RPH ini terdapat pelbagai media dan juga aplikasi telah dirancang untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, keadaan ini membolehkan guru dan juga murid untuk melaksanakan PDP walaupun di mana mereka berada, dan pembelajaran juga boleh berlaku pada bila-bila masa. Semasa menghasilkan RPH, kami telah mengaplikasikan pelbagai aplikasi yang menarik seperti Jamboard, PowerPoint dan juga Quizizz dalam PDP untuk meningkatkan keresanan pembelajaran murid. Sebagai contoh, kami telah menggunakan aplikasi Jamboard dalam langkah pencetusan idea supaya memberi peluang kepada murid untuk menjalankan perbincangan bagi mengaitkan pengetahuan sedia ada mereka dengan konsep yang sedang mereka pelajari. Dengan ini, mereka dapat mengeluarkan pandangan dan juga pendapat mereka, dan mereka dapat saling menukar idea untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, dan mereka juga dapat belajar dengan lebih efektif walaupun mereka tidak dapat berkomunikasi secara bersemuka dalam bilik darjah. Selain itu, aplikasi seperti PowerPoint, permainan interaktif dan juga aplikasi Quizizz juga telah diaplikasikan untuk menghasilkan kuis pada langkah aplikasi idea supaya membolehkan murid untuk menggunakan konsep yang telah mereka pelajari dalam PDP tersebut. Aplikasi tersebut adalah berkesan dalam memperkasakan pembelajaran atas talian. Hal ini kerana kuis yang dihasilkan melalui aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk menilai tahap kefahaman murid terhadap konsep yang telah mereka pelajari. Dengan menghasilkan tugasan RPH ini, kami juga dapat mengetahui apa yang sepatutnya dipelajari oleh kami dalam SCES 3063. Untuk menghasilkan RPH ini, kami telah menganalisis model-model yang dapat diaplikasikan dalam RPH ini yang telah kami pelajari dalam subjek ini. Sebagai contoh, kami telah memilihkan model yang sesuai untuk digunakan dalam menghasilkan RPH ini, iaitu model konstruktivisme 5 fasa Niham, iaitu murid dapat meneroka idea, membandingkan dengan idea mereka sendiri dan mencerminkan proses pembelajaran yang telah mereka alami. Jadi inilah daripada kami. Sekian, terima kasih.